Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Saya dan Fatty Raya, daripada mula tadi kami dah terasa dah macam, hari ini memang kita punya topik adalah tentang kehangatan politik. Ya. Ya, dan kita juga nak melihat dalam konteks bagaimana analisis politik mampu untuk menguraikan, sebab ini dari segi kajian sangat menarik kerana memberikan impak dan juga dinamika yang berbeza. Bersama dengan Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, merupakan analisis politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor pada Jabatan Suri Budaya Akademi Bahasa Melayu. Semayam. Baik, kali ini itulah, kalau dulu kita tengok 10 tahun lepas ke semua berbeza ya. Kali ini memang sulit untuk dijangka, sebab itu disebut sebagai ibu segala pilihan raya. Mungkin pada pengamatan Profesor, jadi macam mana melihat kali ini berbeza, momentumnya lain dari yang sebelum-sebelum ini. Saya kira saya lebih melihat pilihan raya kali ini lebih meriah dan terdapat peningkatan lebih 20% penyertaan dalam pilihan raya. Ini membuktikan bahawa proses demokrasi itu diraikan, disuburkan dan amalan ini berlaku secara sihat. Namun pada masa yang sama kita perlu ingat, apabila terdapat pertandingan yang begitu terbuka kepada ramai, ada kursi yang ditangi 10 penjuru, ada 8 penjuru. Di satu segi ia memberikan pilihan yang begitu luas dan terbuka kepada orang ramai, kepada pengundi untuk memikirkan. Tapi pada masa yang sama ia boleh menyebabkan pecahan undi itu berpecah. Jadi ini dilemanya, tapi rakyat akan pengundi akan memilih yang manakah yang terbaik di setiap calon-calon yang bertanding. Adakah berdasarkan parti mereka, adakah berdasarkan calon itu sendiri, ataupun kombinasi, ataupun berdasarkan pandangan-pandangan lain yang mereka yakin perlu diundi bebas. Dan bukan merupakan perkara yang luar biasa, calon bebas boleh menang. Jadi ini yang kita boleh lihat nanti. Menarik sekali bercakap tentang calon bebas. Kalau kita tengok kali ini memang ramai calon bebas yang bertanding dan mereka tidak ada dikaitkan dengan mana-mana parti sekalipun. Jadi apakah mungkin cabaran, katakan tadi salah satunya adalah pecahan undi. Tapi juga bagaimana agaknya semua orang akan memilih calon? Sebab ada calon bebas yang memang dilihat rekodnya memang setia pada parti ya. Tapi keluar bertanding atas kapasiti bebas dan mereka ini memiliki pengaruh yang besar. Perjalanan politik yang panjang, adakah kesetiaan ini kepada individu itu akan turut merubah kepada pecahan undi kepada parti yang saya kira itu bergantung kepada sentimen semasa di sebuah kawasan tersebut. Lain lokaliti lain. Lain lokaliti, lain pula dia punya pandangan, sikap dan pendirian. Kalau kita melihat di Parlimen Batu pada 2018, calon tidak dikenali dan bertanding bebas. Dan calon itu boleh menang dalam pilihan raya yang lepas. Jadi ini yang menyebabkan, saya kira salah satu faktor menyebabkan mengapa Parlimen Batu itu jumlah yang bertanding itu sekitar 10 kan? 10 calon yang bertanding. Maknanya mereka melihat bahawa bertanding atas tiket bebas itu bukan bermakna kita tidak ada sokongan. Ada sokongan. Sebab itulah di Batu itu juga pilihan-pilihan pun ramai. 10 ya. 10. Sebab mereka rasa Batu ialah satu tempat yang pernah dieksperimen pada 2018 bertanding bebas dan boleh menang. Jadi itu saya kira faktor yang begitu kuat untuk mereka tertumpu di Batu saja. Di kawasan lain tidak ramai bertindak sedemikian. Jadi Doktor, kalau melihat kawasan panas kan, saya banyak kawasan panas sebenarnya. Tapi contohlah macam Titi Wangsa. Kemudian juga saya rasa sengit di Tambun. Di Sungai Buloh. Jadi macam mana pengundi akan membuat penilaian? Apakah yang akan berkenilai? Prestasi ke ataupun sentimen kepada kepartian ke ataupun apa yang boleh memenangkan seorang calon itu? Saya kira faktor ini pelbagai dan bergantung kepada kecenderungan ataupun pola pengundi itu sendiri. Adakah bagi mereka yang begitu setia dengan parti, mereka terus kekal dengan parti. Bagi yang melihat kepada calon, mereka akan tertubu kepada siapa dicalonkan. Ada calon itu mesra rakyat, calon itu mampu menyantui rakyat, ada rekod yang baik. Jadi ini merupakan satu yang mereka lihat sangat penting. Dan ada juga melihat isu tersebut. Dia kata tak penting bagaimana isu itu dapat diselesaikan oleh calon tersebut, idea calon tersebut. Dan sudah pasti tidak dapat tidak, ia juga melihat manifesto yang dibentangkan. Sejauh mana janji manifesto itu dilihatnya lebih realistik, lebih dapat dilaksanakan dan tidak begitu menjanjikan bulan, bintang yang tidak, orang kata yang tak mungkin dapat dicapai terutama dalam beberapa tahun ini. Jadi
mereka terdapat pelbagai pola pengundian. Jadi gabungan daripada calon yang bagus, parti yang mempunyai sejarah yang stabil, yang pernah menang, pernah mengusahakan, itu juga menjadi satu faktor. Tapi terdapat generasi anak muda sekarang ni, saya kira generasi muda ni, kalau kita lihat jumlah pengundi 18 hingga 29 tahun yang mewakili sekitar 28% pengundi di negara kita sekarang, dan juga pengundi 30 hingga 39 tahun yang mewakili sekitar 22%. Kalau kita kira dia ada titik perubahan dan sebagainya, ada sekitar 51% pengundi yang jadi penentu sebenarnya. Sebab itu suasana itu kurang dapat dijangka. Kempen, saya kira parti-parti politik kena begitu dinamik sesuai dengan generasi 51% ini. Maksudnya pendekatan berbeza, budaya popular mereka berbeza, mereka cenderung kepada anime, mereka cenderung kepada K-pop, dan untuk berkempen untuk generasi yang lain, barangkali generasi Bori Marantika yang jumlah semakin mengecil. Jadi kesesuaian cara berkempen menggunakan media sosial perlu disesuaikan jumlah kepulauan. Bayangkan 51% yang jadi penentu, dan semua ini tidak dapat dijangka. Kalau kita lihat pada PRN di Johor, apabila kita buat kajian di sana, memang pertama kali pengundi muda itu bertanding. Maksudnya golongan umur 18 tahun. Tapi kebanyakan mereka ini, mereka mengambil sikap tidak turun mengundi dengan pelbagai alasan. Tapi disebabkan sebenarnya ialah literasi politik yang agak rendah. Walaupun pilihan ini kecil, tidak menggambarkan pilihan raya umum, tapi sekiranya pola tersebut masih berlaku, ini suasana tidak sihat dari segi demokrasi. Jadi peranan sekarang ini, bagaimana parti-parti politik untuk menarik pengundi yang 51% itu. Maknanya ia terbuka. Pengundi bawah 39% itu bukan milik sesuatu parti, blok politik dan sebagainya. Terpulang kepada parti-parti bagaimana menyantuni. Sebab salah satu soalan yang kita kemukakan, pernah tak misalnya bersalam dengan wakil rakyat? Maksudnya, sejauh mana wakil rakyat di kawasan itu menyantungi pengundi-pengundi muda. Jadi ini menjadi keceriaan mereka. Mereka tak kenal, jadi mereka rasa tidak ada keperluan untuk mengundi. Jadi ini merupakan sesuatu yang dinamik, yang jadi orang kata kuasa penentu atau kingmaker itu ialah pengundi bawah 40 tahun atau 39 tahun. Cabaran untuk membuat engagement pelibatan bersama dengan YB. Tengok Dayah kan, wanita kan. Adakah berpuas hati dengan representasi wanita dalam penambaan? Sejujurnya saya rasa ini pun menjadi perbincangan tentang pelibatan calon wanita yang keluar untuk bertanding. Ini adalah satu nombor yang agak kecil. Betul ya Prof? Katanya 30%. Kalau disasarkan, setiap parti mempunyai kota dan sasaran mereka, saya kira semua parti tidak mencapai tahap jumlah calon mengundi wanita. Antara hambatan tersebut, yang pertama kita lihat ialah dalam situasi politik, ia tidak berkisar soal gender, tidak berkisar soal etnik. Sebaliknya, ia berkisar secara bagaimana untuk menang di satu kursi itu. Itu mereka lebih pentingnya. Faktor ini maknanya mengatasi faktor gender. Tapi tidak bermakna cuba meminggirkan gender. Ini soal nak menang atau tidak. Siapa yang lebih popular di kawasan tersebut. Jadi, walaupun bagaimanapun, peranan wanita juga boleh dilihat dari segi sebagai juru kempen yang sangat efisien, sebagai pemujuk yang begitu berjaya dan terbukti dalam sejarah pilihan raya. Dan pada masa yang sama, kita lihat bila ada beberapa kursi itu cuba ditandingi oleh wanita, kadang-kadang terdapat bantahan daripada kalangan sama ada penyandang lelaki atau lelaki sendiri. Ini masalah gender juga. Kita lihat di kawasan Padang Besar, apabila Ketua Puteri nak bertanding di situ tapi mendapat bantahan. Begitu juga Ketereh juga ada sentimen sedemikian. Begitu juga Tanjung Karang, apabila wanita ditengahkan seolah-olah terdapat berapa. Ini bergantung pada penerimaan setempat sebenarnya. Jadi sudah tibanya parti-parti politik itu lebih peka dan beri laluan. Sebab mereka sudah begitu lama dalam politik, tiba masa mereka, terutamanya wanita yang mereka sudah ada hierarki dalam parti, misalnya Ketua Puteri, mereka perlu juga diberi
laluan untuk bertanding, diberikan peluang dan disokong. Sebenarnya mereka dulu pernah menyokong penyandang-penyandang dahulu dan kebanyakan menyokongnya terdiri pada golongan wanita yang memainkan peranan yang sangat besar, sangat aktif, yang sangat efisien untuk meyakinkan pengundi untuk parti politik yang mereka wakili. Yang harus diangkat tinggi ataupun yang harus ditolak ke hadapan adalah kredibiliti seseorang itu, bukannya berdasarkan gendernya. Betul. Okey, ada lebih kurang 1386 calon tentukan kemenangan parti 441 rebut DUN dan 945 merebut di kawasan Parlimen. Dan juga bagaimana pula dengan kita banyak melihat di Semenanjung kan, dari segi Sabah Sarawak pula macam mana Prof melihat? Sebab di Semenanjung ni jumlah partinya, jumlah kerusinya berbeza dengan mungkin sentimen di Sabah Sarawak juga mungkin berbeza kali ini. Apa yang dapat disimpulkan? Okey, saya lihat kuasa blok politik di Sabah dan Sarawak juga hampir, walaupun tidak hampir menyamai 1/3 untuk dari segi kedudukan kuasa untuk mereka berunding. Jadi dalam konteks Sabah dan Sarawak, ia memberikan sentimen yang berbeza sebab lebih kepada berkisar isu setempat. Isu mengenai perjanjian Malaysia 1963, isu yang meminta lebih banyak lagi peruntukan, dan bagaimana kita lihat berdasarkan tawaran politik yang dikemukakan oleh parti-parti bertanding, nampaknya Sabah dan Sarawak menjadi menjadi perhatian utama parti-parti bertanding di Semenanjung sebab mereka tahu tanpa penyertaan blok politik Sabah Sarawak mereka sukar untuk membentuk kerajaan. Jadi jawatan timbalan Perdana Menteri yang ditawarkan oleh beberapa parti ini menunjukkan pentingnya peranan Sabah dan Sarawak. Tapi bukan sekadar jawatan timbalan Perdana Menteri, tapi ia perlu diikuti dengan kuasa, dengan ada semacam term of reference yang perlu dibuat, bukan sekadar bonika. Itu satu. Yang kedua, isu masih lagi berkisar di Sabah Sarawak, yang isu tentang pembangunan. Sebab kita tahu di Sarawak misalnya, jumlah peruntukan yang diberikan kepada Sarawak misalnya berdasarkan kepadatan penduduk. Kita tahu Sarawak merupakan negeri yang luas, hampir menyamai Semenanjung Malaysia. Bila jumlah geografi yang besar tapi bila kecil, maka peruntukan pembangunan menjadi rendah. Ini menjadi amalan sejak dulu. Jadi perkara ini yang sekarang inilah yang cuba dituntut kembali oleh blok politik di Sarawak misalnya, sebab mereka tahu politik di Putrajaya dalam keadaan yang tidak begitu kuat seperti 20 tahun yang dulu. Jadi dari satu segi ia memberikan satu hikmah politik kepada Sarawak ataupun Sabah untuk menuntut apa yang mereka diperlukan untuk memberi keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan pendidikan dalam konteks pembangunan. Jadi ini menjadi satu bentuk tawaran politik, boleh juga dalam bentuk manifesto yang boleh memastikan pengundi di Sarawak ke arah parti yang mendukung kepada usaha tersebut. Baik, Prof. Saya sangat tertarik bila bercakap tentang calon-calon yang baru dan calon-calon yang dicalonkan di suatu tempat yang tidak dijangka. Lagi-lagi dikatakan kerusi panas ya. Jadi nak tahu juga ya, adakah ini sebenarnya boleh membunuh karier politik seseorang ataupun sebenarnya mengangkat supaya untuk pergi ke orang kata mission impossible begitu. So kita tahu ini adalah ada jalan yang mudah tapi memilih jalan yang berliku dan mencabar. Kalau kita lihat sendiri Presiden PKR bertanya di kerusi yang majoriti Melayu, sedangkan mereka kata PKH ini kurang mendapat sokongan undi Melayu, dakwaan-dakwaan sedemikian. Jadi ini satu pembuktian bahawa mereka cuba membuktikan bahawa kenyataan itu tidak benar sepenuhnya. Sama juga kursi di Sungai Buloh. Sungai Buloh itu merupakan sebelum itu dimenangi oleh Pakatan Harapan ataupun Pembangkang untuk 3 penggal. Tapi tiba-tiba apabila diletakkan calon baru, ia memberikan satu bentuk sejauh mana calon diletak oleh Barisan Nasional yang dianggap popular di kalangan rakyat Malaysia itu betul-betul popular dan teruji. Jadi ini satu tugas yang begitu besar dan kalau tidak dipecahkan sagu, mana akan dapat kalau tak pecahkan ruyung, mana dapat sagunya. Begitu juga, itu satu strategi politik untuk menambahkan kursi. Kalau mereka masih bergumpul di kawasan tahu kubu yang kuat, tidak pergi ke kawasan lain untuk merampas kursi, untuk memastikan kewangan kursi-kursi baru, maka mereka tidak akan dapat membentuk kerajaan. Ini bukanlah situasi yang agak baru.
Misalnya pembangkang sebelum ini banyak melakukan usaha-usaha sujud. Projek Tanjung, akhirnya mereka dapat Pulau Pinang. Juga projek untuk Johor, akhirnya mereka dapat menguasai Johor. Salahuddin daripada PH misalnya bertanding dekat Pulai. Yang dianggap mustahil tapi berjaya. Ini merupakan satu gerak kerja dari segi strategi politik untuk menambahkan kerusi, bukannya satu bentuk usaha untuk bunuh diri, bukan untuk menghukum dan bukan juga satu perangkap politik. Sebab kalau mereka tidak, yang dianggap popular tidak bertanding di kawasan mencabar, takkan mereka tidak popular itu dihantar di kawasan tersebut. Ya, ini merupakan satu cabaran politik masa kini. Wah, menarik. Untuk menambah lagi momentum dan juga mungkin adalah percaturan strategi setiap parti yang bertanding. Jadi ada masa 2 minggu untuk berkebis sebelum anda membuat undi dan pastikan anda memilih yang terbaik mengikut firasat anda. Okay, baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi, pengasis politik, Jabatan Sosial Budaya Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya yang akan sentiasa bersama kami di MSI untuk menganalisis dan mengulas mengupas setiap apa yang berlaku dalam tempoh yang mencabar ini. Jadi kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana. Okey, kita akan kembali selepas ini dalam Malaysia hari ini.